Baik, reka bentuk fasa lampu isyarat masa tetap. Ini saya dah go through dalam last video. Masih antara hijau, inilah unsur-unsur ya, ada dalam reka bentuk lampu isyarat. Masa di antara hijau, tempoh merah semua, aliran tepu, okay, masa pusing optimal, masa hijau berkesan, masa hijau sebenar, masa hijau pamer. Okey, semua ni saling berkaitan ya. Kalau awak kira I, awak kena betul nilai I tu. Okey, untuk awak untuk kira yang seterusnya kan. Kalau tak betul, dia akan saling berkait lah. Kalau awal dah tak betul, akhir pun akan tak dapat lah masa hijau pamer yang sepatutnya. Last sekali sebenarnya kita nak kirakan masa hijau pamer kan. Dan kita akan tunjukkan dalam bentuk gambar raja masa. Baik, masa antara hijau I, intergreen time, ialah masa di antara berakhirnya fasa masa hijau pada satu fasa, okay, dan bermulanya hijau pada fasa berikutnya. Ingat tak gambar raja fasa? Okay, gambar raja fasa yang dalam video sebelum ni. Untuk yang saya tunjuk ada dua contoh ya, ada yang 2 fasa dan 4 fasa. Okay, 2 fasa tu untuk crossroad ya, yang bergerak daripada utara selatan, okay, itu yang fasa pertama. Yang bergerak daripada timur barat itu fasa kedua. Okay. Dia macam satu kumpulan pergerakan yang boleh bergerak dalam satu masa yang sama. So kalau untuk 2 fasa maksudnya akan ada 2 kumpulan pergerakan lah. Okay, 2 kumpulan pergerakan. Tapi yang sebaiknya adalah yang separate phase lah. Kalau untuk crossroad ada 4 fasa, ada 4 junction, 4 lengan. So sebaiknya 4 fasa lah separate phase. Okay. So berakhirnya yang fasa hijau fasa pertama dan bermulanya hijau pada fasa kedua itu adalah intergreen time. Ini adalah gambar raja masa. Okay. Gambar raja masa ni last sekali bila dah kirakan C optimum, kita dapat nilai K masa hijau pamer nanti, korang kena lukiskan gambar raja masa. Tempoh merah semua. Okey, perasan tak kalau kita sampai di persimpangan, okey, kita sampai tu, okey, dah kuning, lepas tu merah. Okey, bila merah tu, kalau perasan ada detik yang mana-mana approach pun tak bergerak, kan? Mana-mana approach pun macam tak bergerak. Itu dipanggil masa merah semua. Semua orang ada dalam 2 to 3 seconds yang masa merah semua. Ini untuk tujuan keselamatan lah. Ada juga yang tak ada. Kalau tak ada pun tak ada masalah, sebab kita memang ada lost time kan. Kita lost time. Kadang-kadang kita mengelamun, itu memang lost betul lah. Mengelamun waktu dia nak hijau tu, kita mengelamun, kita bergerak lambat, orang belakang nak horn, so kita ada lost time. Ataupun even kalau kita tak mengelamun pun, takkanlah kita hijau tu terus tekan minyak kan. Tak ada, kita akan take time juga. Itu panggil lost time. Lost time pun kadang-kadang tanpa masa merah semua pun dia memberikan satu masa yang selamat lah. Kalau orang faham bahawa ada masa merah semua, mungkin kuning tu dia memang dia langgar lah. Masa merah semua diperlukan terutamanya kalau konflik area panjang. Okay. Di mana konflik area panjang? Di staggered intersection, yang persimpangan berperingkat, yang mana dia menggunakan satu sistem lampu isyarat saja. Tengah-tengah tu dia macam ada konflik area yang petak kuning tu. Bila dia panjang macam tu, biasanya ada masa merah semua. Sebab masa kuning jarang dipanjangkan. Masa kuning standard 3 seconds, 3 seconds macam tu. Dia jarang dipanjangkan. Yang dipanjangkan selalunya adalah masa merah semua. Okey, kalau dalam gambarannya masa, dia ada satu ruang ni, katakan 2 saat. Okey, sebelum hijau pada fasa seterusnya bermula. Ini masa merah semua. Kalau in case kalau tak ada R, tak ada masa merah semua, kuning ni selari dengan kuning ni terus hijau. Okay. Aliran tepu. Okey, aliran tepu adalah aliran maksimum kenderaan dalam unit kereta penumpang per jam. Okey, yang boleh menyeberangi garisan berhenti ketika tempoh hijau. Okay. Jika lebar berkesan jalan W lebih besar atau sama dengan 5.5 meter,
S adalah menggunakan persamaan adalah S sama dengan 525 darab dengan W. W adalah lebar berkesan jalan. Okay, kalau W tu kurang daripada 5.5 meter, so S kita ambil dari jadual yang di bawah tu lah. Okay, kalau 3 meter, nilai S atau aliran tepu adalah 1845 UKP per jam. Kalau 5, 2560 UKP per jam. Macam mana nak gambarkan aliran tepu ni ya? Okey. Katakan kita dah berhenti untuk sebab lampu merah kita berhenti. Kemudian bila lampu hijau kita jalan, kita gerak. Dan kenderaan ke belakang kita pun bergerak. Bila memang bergerak, dan kenderaan yang last dia lepas, lampu dah kuning dan merah. Orang kata ngam-ngam yang last tu lepas, lampu kuning dan lampu merah. Okey, itu kita panggil aliran tepu lah. Maksudnya dia memang dalam tempoh hijau yang diberikan tu memang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kenderaan bergerak daripada that approach. Tapi apa jadi kalau belum pun merah tapi dah tak ada, masih hijau tapi tak ada kenderaan yang jalan dah. Okey. Lama baru kuning, baru merah. Maksudnya aliran tu tidak tepu. Maksud ada ruang lagi yang sepatutnya diisi untuk masa hijau yang diberikan. Macam mana pula kalau kes dah kuning merah masih ada kenderaan? That one is over lah. Over saturated. Terlebih tepu lah. Okay. So itu yang dimaksud dengan aliran tepu. So kita akan guna sama ada persamaan yang ini ataupun jadual yang tadi. Okey, latihan satu yang mudah, penentuan nilai aliran tepu. Okey, kita gunakan crossroad. Okey. Kita ada utara, selatan, timur dan barat. Okey, diberikan lebar berkesan masing-masing ada 7 meter, 5 meter, 6 meter. Ini maksud lebar berkesan tak semestinya satu lorong. Dia mungkin 2 lorong. Okey. Tapi lebar berkesan ni okey. Diperlukan untuk menentukan nilai S, nilai aliran tepu. So apa kita buat? Kita kira aliran tepu. Kalau S kurang daripada mana tadi? 5.5. Kan? Lupa. Kalau S lebih besar ataupun sama dengan 5.5 meter, so kita guna formula. Kalau S kurang daripada 5.5, starting 5 meter katakan, ikut jadual ni, kita akan guna yang dalam jadual. So yang mana guna jadual, yang mana kena kira? Yang kena kira ialah utara, barat, selatan. Yang ambil jadual adalah timur. So kirakanlah. Okay, 525 darab 7, 3675 UKP per jam. 525 darab 7, 3675. 525 darab 6, 3150. Yang ini daripada jadual 2560 UKP per jam. Unit kereta penumpang per jam. Unit kereta penumpang saya rasa saya dah terangkan dalam video yang sebelum ni apa yang dimaksudkan unit kereta penumpang. Okay. Masa pusingan optima. Okay, optimum cycle time, CO. Okay, O is optimum. Bila kata optimum ni apa? Ada maksimum, ada minimum, ada optimum. Dalam bahasa pasar, optimum ni ngam-ngam lah. Okay? Yang paling ngam. Kita nak dapat yang masa optimum. Okay? Okay, purata tempoh kelengahan yang minimum untuk persimpangan. Cadangan JKR adalah 45 ke 120 saat. Kenapa 120? Ada kisah di sebalik 120. Betul tak betul saya tak tahu. Wallahualam. 120 saat is equal to 2 minutes. Okay. Kata saya ada dalam satu training, road safety audit training, road safety engineer tu beritahu kenapa 120 saat, kenapa 2 minit? Sebab itulah masa kesabaran manusia. So manusia boleh menunggu ke masa yang normal, dia boleh tunggu 2 minit. Kalau lebih 2 minit dia dah hilang sabar lah. So sebab tu Maggi 2 minit, masak 2 minit. Kalau tak, lepas tu dia makan plastik Maggi tu. Okey. Masa pusingan optimum ditentukan menggunakan formula 1.5L plus 5 bagi dengan 1 tolak
Y. Okay, L tu apa? Ialah jumlah masa hilang, lost time. Okay, jumlah tau. L besar ni jumlah masa hilang. Nanti awak akan jumpa L kecil. L kecil tapi bukan lost time. L kecil tu masa tindak balas. Tapi sebenarnya dia lost time juga. Dia lost sebab nak bertindak balas tu lambat. Okay. L besar ni, okay, masa jumlah masa hilang. Kemudian kita ada Y. Y besar. Y besar adalah nisbah aliran bagi aliran tepu semua fasa. Okay, aliran tepu tadi kita tentukan nilai S. Nisbah aliran ni, nisbah aliran bagi nisbah aliran bagi aliran. Kita kena ada nilai aliran. Aliran itu ialah kadar alih. Okay, berapa UKP per jam. Okay, kereta yang lalu di situ, macam volume lah. Okay, tapi kita akan bagi dengan nilai S yang kita kira. Okay. So masa jumlah masa hilang macam nak tentukan, kan tengok berkait-kait macam banyak ni formula ni dan dia saling berkait. Intergreen time ada dalam tu. Okay, kalau intergreen time kita salah kira, intergreen time ada bawah formula dia. Okay, kita salah kira, so masalah lah. Okay, kita ada apa? L sama dengan jumlah I plus L tolak A. L kecil tolak A. Okay. So I ni apa? Ialah L kecil ni apa? Ialah masa yang cakap masa tindak balas pemandu. Dia ada lost time. Okay. Tapi kita tak cakap lost time. Nanti awak confuse. Ada dua masa hilang. So masa tindak balas pemandu setiap fasa. Kemudian kita ada I, masa antara hijau. So masa antara hijau sama diberi oleh R, masa merah semua, plus dengan A. A ni apa? Ialah masa amber time. So kita panggil kuning, tapi dia amber sebenarnya. Okay. R ialah tempoh merah semua. So kita biasanya dalam soalan diberi R, diberi A, so awak boleh kira I. Okay. So I kemudian masukkan dalam formula untuk dapatkan L. Okay. Jumlah ya. Tengok ni, dia ada jumlah. Apa maksud jumlah? Sebab setiap fasa awak kena kira. Kalau ada 4 fasa, kalau katakan R dengan A ni nilai dia sama, maksudnya I dia akan sama. So ataupun dan L dia sama. So kalau katakan ada 4 fasa, dalam 4 je lah. Kalau masa R berbeza, okay, setengah approach mungkin R dia berbeza, A dia mungkin sama, kan. Katakan yang utara dengan selatan R dia sama, yang apa timur barat R dia berbeza. So kena kira setiap fasa berbeza-beza untuk dapatkan nilai L. Penting ni, kalau tidak, kalau salah memang salah. Okey, penentuan Y. Ada Y kecil, ada Y besar pula ni. Y kecil apa? Q bagi S. Q adalah aliran ataupun volume yang diberi nanti. S adalah awak kira tu lah yang tadi kalau dalam pelatihan 1 tu. So Y sama dengan Y yang maksimum. Okey, memang tak nampak. Kalau lepas ni, kalau tengok dia punya jadual baru boleh nampak. Ini jadual. Ini satu pergerakan je, satu pergerakan daripada utara saja. Ini kira fasa 1 lah. Fasa 1 PKP. Fasa 1, okey. Yang datang daripada utara. Okey, diberi nilai Q yang datang daripada utara tu ke timur 40 UKP per jam. Yang ke selatan banyaklah 800, yang ke barat 120. Okey, nilai S ni macam dalam soalan latihan 1 tadi sebenarnya 3675 ni. Kemudian kita kira Y kecil sama dengan Q bagi S. 40 bagi 3675 dapat 0.01. 800 bagi 3675 dapat 0.22. 120 okey, bagi 36 je dapat 0.03. Okey. So daripada 33 ni yang paling besar ialah 0.22. 0.22. Ini cerita dia tak habis lagi. Awak kena selesaikan lagi 3 fasa, baru kita dah boleh dapat nilai Y besar. Okey, setiap fasa akan ada nilai yang paling besar macam ni. Setiap fasa tu akan ada nilai besar sebab akan bergerak 3 pergerakan lah. Kalau katakan dari selatan, mesti ada satu akan bergerak ke timur, ke barat dan ke utara. So ada 3 pergerakan macam ni lah, kena kira 1, 2, 3. So antara 3 yang mana paling besar. So kita ada 4 fasa, dia akan ada 4 nilai. Nilai yang macam 0.2 ni ada 4. So jumlah keempat-empat ni adalah Y besar. Okey, ini maklumat-maklumat lain yang daripada selatan, daripada timur, barat. Okey. So kita awak kena tentukan. Okey, saya stop kat sini dulu. Okey. Ya, kita sambung.